Hai, selamat pagi. Hari ini kita nak sambung tentang kemasyarakatan dalam Islam. Okey, kalau minggu lepas kita dah tengok tentang keadaan masyarakat dunia sebelum kedatangan Islam. Contohnya Eropah, mengamalkan sistem feudal, masyarakat Arab jahiliah sendirilah. Diorang tak tahu membaca, tak tahu menulis, menyembah berhala. Lepas tu masyarakat Parsi, masyarakat Cina dan juga masyarakat India. Okey, hari ini kita nak tengok keadaan masyarakat, terutamanya masyarakat Arab jahiliah selepas kedatangan Islam. Okey, jadi kehadiran Islam ni adalah bermula pada zaman runtuhnya Empayar Yunani lah, ataupun permulaan tahun Hijrah 622 Masihi. Okey. Kegemilangan kerajaan Islam ni sekitar 1300 tahun dan meninggalkan pelbagai sumbangan dan peradaban lah kepada dunia, termasuk juga Arab ataupun termasuk juga Eropah lah sebenarnya. Okey, tokoh kemasyarakatan Islam adalah Ibnu Khaldun. Okey, Rasulullah SAW bila mana diturunkan kepada masyarakat Arab jahiliah, antara peranan utama baginda adalah dalam membetulkan akhlak dan juga akidah masyarakat Arab jahiliah lah. Masyarakat Arab jahiliah ni diorang bukan saja menyembah berhala, bulan, bintang dan sebagainya, tetapi mereka ni akhlak dia buruk sangat. Suka bergaduh, suka merompak, suka menipu, amalkan riba. Maka bila mana Rasulullah diutuskan kepada masyarakat Arab jahiliah, Allah menurunkan wahyu lah untuk memperbaiki akhlak-akhlak masyarakat Arab jahiliah tu sendiri. Okey, jadi bila mana Islam telah mula stabil di Mekah, barulah berlakunya penghijrahan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, dan berlakulah piagam pertama, iaitu piagam Madinah. Okey, jadi antara sumbangan terbesar Rasulullah SAW dalam pembentukan masyarakat adalah pembentukan piagam Madinah, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dan juga mendirikan masjid. Okey, masjid ni Rasulullah dirikan. Masjid pertama didirikan semasa peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah, Masjid Quba lah. Okey, Masjid Quba ni sebelum sampai kat Madinah. Okey, kemudian bila sampai kat Madinah didirikan Masjid Nabawi, dan Rasulullah juga telah mendirikan rumah baginda lah di Madinah. Okey, yang kedua, belum lagi. Okey, jadi masjid ni bukan saja peranan dia sebagai tempat ibadah, tetapi masjid ni masa zaman Rasulullah SAW dan juga Khulafa' Rashidin menjadi pusat pemerintahan lah. Kat situlah tempat ibadah, kat situlah tempat belajar, kat situlah tempat bermesyuarat, kat situlah tempat ekonomi, semuanya berlaku di kawasan masjid. So masjid ni mempunyai sumber dan peranan yang sangat penting. Okey. Seterusnya adalah pada Rasulullah telah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Okey. Persaudaraan ni telah menjadikan menjalin hubungan yang baik dan menambah baiklah. Muhajirin dan Ansar ni, Muhajirin ni adalah orang yang ikut Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, manakala Ansar ni adalah penduduk Madinah tu sendiri. Okey, Ansar ni pula, penduduk Madinah ni pula ada dua lah. Maksudnya mereka ni terdiri daripada dua kaum yang kemudian disatukan oleh Rasulullah SAW dan telah membina kesefahaman antara mereka. Okay. Jadi kaum Madinah ni, Ansar ni mula-mula Aus dan Khazraj lah. Diorang ni pun suka bergaduh, tetapi bila mana Rasulullah telah mempersaudarakan mereka, mereka telah menjadi seperti saudara kandung lah. Pertalian atas agama itu menjadikan mereka orang yang lebih kuat, yang lebih berakhlak mulia. Okey. Okey, jadi Rasulullah juga telah membantu dalam pembaikan ekonomi, menghapuskan riba. Okey, masyarakat bertolak ansur. Okey, masing-masing memainkan peranan masing-masing dalam menjaga keharmonian dan keamanan negara Madinah. Okey, Rasulullah juga telah melaksanakan piagam Madinah lah. Piagam Madinah adalah piagam pertama yang bertulis dalam sejarah dunia lah. Okey, piagam ni adalah satu perjanjian kenegaraan yang patut dihargai.
Okey, piagam ni ada 47 fasal dan mengandungi dua bahagian, iaitu 23 fasal daripadanya menekankan tentang hubungan sesama umat Islam, ini Ansar dan Muhajirin, manakala 24 fasal lagi menyentuh tentang hubungan orang Islam dengan orang Yahudi. Okey, antara isi kandungan dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diiktiraf sebagai ketua negara, semua penduduk Madinah ditegah bermusuhan ataupun menanam hasad dengki. Semua penduduk Madinah bebas mengamalkan agama masing-masing. Semua penduduk Madinah hendaklah bekerjasama dalam mempertahankan ekonomi dan mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh. Okey, selain tu orang Yahudi hendaklah hidup berdamai dengan orang Islam. Orang Islam dan Yahudi wajib mempertahankan Madinah dari serangan musuh. Perdamaian dengan pihak lain hendaklah mendapatkan persetujuan kedua-dua belah pihak. Okey, sesiapa yang tinggal di luar Madinah akan dilindungi kecuali orang yang zalim. Sekiranya timbul perselisihan antara orang Yahudi dan orang Islam, maka penyelesaiannya hendaklah dirujuk kepada Allah. Keselamatan orang Yahudi adalah terjamin selagi mana mereka taat kepada perjanjian yang tercatat dalam piagam Madinah. Okey. Antara isi kandungan utama piagam Madinah itu adalah perdamaian penduduk Madinah, menjamin hak asasi manusia, membela golongan minoriti yang terdapat di Madinah dan memelihara agama dan bangsa. Okey, jadi itu adalah keadaan piagam Madinah lah. Kita boleh tengok juga keadaan masyarakat Eropah yang berada pada zaman kegelapan lah, sebelum kedatangan Islam. Islam telah memberikan mereka sinar lah untuk bangkit pada zaman Renaissance. Okey, jadi kita tengok ciri-ciri masyarakat Islam: berakidah, berakhlak, bertoleransi, mementingkan ilmu pengetahuan dan berukhuwah. Jadi dasar utama Islam adalah untuk memelihara dan memulihkan serta menghormati hak asasi manusia. Okey, dasar ini didukung oleh beberapa aspek penting, iaitu untuk memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara kehormatan, memelihara harta benda dan memelihara hak dan kebebasan. Okey. Jadinya hak asasi individu ni adalah konsep keadilan, kebebasan, persamaan hak darjat. Islam menggariskanlah had dan larangan kepada manusia supaya manusia ni hidup dalam peraturan, supaya dapat menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebab peraturan ni bantu kita untuk hidup dalam keadaan yang tersusun dan terancang bersistematik lah. So kalau tak ada peraturan, maka kehidupan akan jadi tunggang langgang. Okey. Jadi hak individu ni adalah kebebasan beragama semua orang lah. Maksudnya semua orang berhak untuk pilih agama apa dia nak anut. Kebebasan bersuara, kebebasan memiliki harta, menuntut ilmu, bekerja dan hidup lah. Okey. Jadi kebebasan beragama ni kita tahulah daripada zaman Rasulullah lagi tak ada paksaan untuk menganut agama Islam. Masing-masing bebas untuk menganut agama masing-masing, dan agama ni adalah benda sensitiviti lah, yang kita tak boleh nak suka-suka hati hina agama orang lain. Orang kafir hina agama orang Islam tak boleh, orang Islam hina agama orang Yahudi tak boleh. Dia adalah benda yang sensitif yang akan menimbulkan pergaduhan dan juga konflik. Okey, jadi kita semua hendaklah menghormati agama masing-masing. Okey, seterusnya kebebasan bersuara lah. Maksudnya boleh mengutarakan pendapat tetapi dengan adab dan panduan yang telah ditetapkan. Okey. Hak kebebasan bersuara ni kadang-kadang disalahgunalah. Contohnya seperti dunia hari ni, di mana semua orang terlalu bebas bersuara sehingga mendatangkan macam-macam masalah lah dekat Twitter, Facebook dan sebagainya. Okey, lepas tu kebebasan memiliki harta, menuntut ilmu. Maksudnya semua orang ada hak untuk belajar, untuk ada harta, kebebasan untuk bekerja dan kebebasan untuk hidup. Okey. Apa tanggungjawab individu terhadap masyarakat? Yang pertama sekali adalah ta'aruf, tafahum, mahabbah, ukhuwah dan juga takaful lah. Maksudnya kita kena saling kenalan. Okey. Perkenalan sama masyarakat ni bukan setakat tahu nama atau tempat tinggal saja, tapi lebih mengenali latar belakang kedudukan seseorang, keluarga dia macam mana, jiwa dia macam mana. Okey. Perkenalan yang jujur lah. Okey, yang seterusnya tafahum. Kita kena saling faham, memahami lah.
kena bertolak ansur. Okey, seterusnya ta'awun, saling tolong menolong. Kena bekerjasama untuk menolong. Ukhuwah, iaitu mengekalkan persaudaraan. Mahabbah, iaitu berkasih sayang. Dan juga takaful, saling menjamin. Maksudnya kita kenalah saling menjamin ataupun kenalah saling membantu dan bersedia menghulurkan bantuan kepada saudara kita yang memerlukan bantuan. Okey, itu sepintas lalu tentang bab 2, iaitu kemasyarakatan dalam Islam selepas kedatangan Islam tu sendirilah. Okey, terima kasih.